Okey, kita teruskan dengan perbincangan untuk soalan tutorial topik 2, Kinematics of Linear Motion. So, untuk video ni, saya akan fokus kepada Uniformly Accelerated Motion. Okey, pertama, untuk a problem melibatkan Uniformly Accelerated Motion, ada 3 formula yang kita kena tahu. Okey, formula ni tak perlu hafal sebab nanti dia akan bagi dalam exam. Okey, formula pertama yang kita kena tahu adalah V sama dengan U plus AT. Okey, formula kedua, V squared sama dengan U squared plus 2AS. Dan formula ketiga kita ada S sama dengan UT plus half AT squared. Okey. Sebelum kita guna tiga-tiga formula ni ataupun mana-mana formula, kita kena tahu dia punya terms dia lah. Okey, untuk U tu mewakili initial velocity. Okey, untuk V mewakili final velocity. A acceleration. Okey, and T adalah time. Okey, untuk menggunakannya dalam formula, kita kena tahu dia punya sign convention lah. Okey, untuk acceleration, A kita positif. Tapi kalau soalan bagi tahu deceleration, A kita tu kena letak negatif. Okey. Sama juga dengan U dan V. Okey, untuk linear motion kita ambil yang biasa kita ambil lah. Kalau positif, ke kanan direction dia lah. Okey, kalau negatif maksudnya dia punya direction ke kiri ataupun opposite direction kepada yang kita pilih tadilah. Okey, kita start dengan soalan nombor 6. Okey, untuk soalan nombor 6, awak boleh refer kepada soalan tutorial yang telah diberi. Okey, the speed of a car travelling along a straight road decrease uniformly from 12 meter per second to 8 meter per second. So, ada dua benda yang dibagi kat sini. Pertama, 12 meter per second and the other one adalah 8 meter per second. So, awak kena tentukan yang mana initial velocity. Okay, and then yang mana dia punya final velocity. So, daripada sini, initial velocity kita adalah 12 meter per second. Okay, so yang kawan awak buat ni betul lah. U kita adalah 12 meter per second. And then V kita adalah 8 meter per second. Okay, daripada 12 meter per second kepada 8 meter per second, kita punya kereta dah bergerak sebanyak 88 meter. So, S kat sini adalah dia punya distance ataupun dia punya displacement lah. So, S kat sini mewakili displacement. So, ingat baliklah kalau displacement S positif, dengan S negatif kan. So, kalau S ni dia depend kepada initial point kita lah. Okay, so S kita kat sini 88 meter. Okay, so soalan pertama, calculate the acceleration of the car. So here kita ada U, V dan S and the question asks us to find the acceleration. Okay, so antara tiga formula ni yang paling sesuai adalah V squared sama dengan U squared plus 2AS. Okay, and then kita substitute sahaja kita punya nilai dalam equation and kita akan dapat A dia lah, negatif 0.45 meter second negatif 2 ataupun negatif 0.4546 meter second negatif 2 ataupun negatif 0.455 meter second negatif 2. Okay, mana-mana jawapan boleh Yang penting jawapan awak tu sama dengan nilai yang awak calculate. Okay, and then bila kita jawab soalan lain, dia akan ada guna A juga kan. So, A tu kita akan follow A yang kita jawab awal-awal tadi. So, kalau maksudnya kat sini, kalau A awak yang atas tu salah, in case lah awak kira masuk nilai dalam kalkulator salah, okay, dia akan potong markah dekat soalan yang A je. Soalan B, C, D yang ada formula A dia tak potong lah. Maksudnya dia penilai sekali je lah kat sini. So sini yang ni kita panggil sebagai ECF, error carry forward. Okay, so yang penting awak punya nilai A tu kena sama lah untuk setiap soalan tu. Okay, so next, time taken for the car travelling over 88 meter. Okay, untuk nilai A tadi, kalau beza sikit dengan jawapan, tak apa, tak ada masalah. Ikut nilai dalam kalkulator awak. Okay, time taken of the car travelling over 88 meter. So, dia nak suruh cari masa untuk dia travel dalam jarak 88 meter. So, kita boleh guna formula V sama dengan U plus AT. So, V sama dengan
kejap. S sama dengan UT plus half AT squared. Ataupun kita nak guna V sama dengan U plus AT pun boleh. Mana-mana either one. Okay, so yang ni saya nak guna or V sama dengan U plus AT. Okay. Kenapa saya kata kita boleh guna mana-mana? Sebab kat sini kita ada maklumat S, kita ada maklumat U, kita ada maklumat A. So kita boleh guna formula S sama dengan UT plus half AT squared. So dapat T dia lah. So T awak 8.78 second boleh, 8.79 dia ikut follow je nilai dalam kalkulator. Okey. Kalau perasan bila awak guna formula ni dia ada dua jawapan kan? 8.78 second dengan 44.56 second. Kita ambil masa yang terawal dia. Masa yang mula-mula dia sampai 88 meter. Okey, so jawapan dia 8.78 second. Ataupun kita boleh guna V sama dengan U plus AT. Kenapa? Sebab kita tahu kita tahu untuk jarak 88 meter, speed dia daripada 12 meter per second kepada 8 meter per second. So kita boleh ganti 8 sama dengan 12. Okey, tambah dengan 0.45. Okey, yang ni negatif kan sebab dia diseleret letak negatif dia. So remember kena follow je. Negatif 0.45. Okey, so awak akan dapat awak kiralah kat sini. So awak akan dapat T dia yang sama, 8.78 second. Okey, kalau beza sikit tak apa tak ada masalah. Okey, so jawapan dia dapat sama je lah. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan C, time taken for the car to stop. Okey, sekarang dia dah bagi tahu masa untuk car to stop. So bila car stop, okey, car stop maksudnya kat sini V final kita yang baru adalah 0 meter per second. Remember kalau jawapan awak nilai dia kosong mesti ada unit kecuali kalau dia kata ratio. So kalau ratio dia tak ada unit lah. Okey, tapi selain tu kena ada unit. Okay, so dekat sini dia kata time taken for the car to stop daripada speed 8 meter per second. Maksudnya kat sini 8 meter per second kita dia akan jadi ini initial balik. So sini U kita 8. Okay, tapi dia guna acceleration yang sama. So A kita negatif 0.45 juga. So kita boleh guna formula sebab dia nak masa kan. Okay, kenapa saya tak guna formula S sama dengan UT plus half AT square? Sebab dekat sini saya tak tahu berapa jarak daripada 8 meter per second ke kosong tu berapa jarak dia. Tapi kalau awak nak kira, lepas tu masuk dalam formula boleh tak ada masalah. Tapi leceh lah. Okay. So berdasarkan maklumat yang kita ada V dia kosong, U kita 8, A kita negatif 0.45. So kita dapat cari T dia lah. So T kat sini adalah 17.78 second. Okey. So kalau jawapan awak berbeza sikit dengan kawan awak tak apa ikut jawapan yang awak masukkan dalam kalkulator awak tu lah. So macam kat sini jawapan dia akan depend kepada A awak lah. Nilai A tu sebagai penentu dia. Okay. And make sure nilai A awak tu awak bundarkan betul make sure pembundaran awak tu betul. Okey, untuk D, untuk 6D, total distance travel by the car until dia stop. Maksudnya dia nak keseluruhan perjalanan daripada, contoh saya letak kat sini point A ni kan. 12 meter per second. Okey, sampailah dia stop point B. Okey, contoh point B ni dia punya kat sini 0 meter per second. Okey. Daripada A ke B, dia ada satu lagi kan, dia ada speed dia kat sini kan. Dia ada 8 meter per second. So dekat sini ke sini kita tahu jarak dia 88 meter. So dekat sini ke sini kita tak tahu berapa jarak dia. So soalan nak daripada awal 12 sampai 0 ni berapa dia punya distance dia ataupun dia punya total distance dia. So ada dua method yang awak boleh buat kat sini. Okey, pertama method yang kawan awak buat ni, dia cari daripada 8 meter per second ke 0 meter per second berapa dia punya S. Okey, so kita ada V dia 0, U dia 8. Okey, kita ganti dalam formula V squared sama dengan U squared plus 2AS. So kita akan dapat S dia 71.1 meter. Okey, tapi awak kena ingat yang kita cari tu baru jarak daripada speed 8 meter per second ke 0 meter per second. So, dia nak total distance. So, kita tambahkan dengan jarak yang dah sedia dibagikan. Daripada 12 ke 8, dia gerak 88. So, 88 campur 71.1, saya dapat 159.7 meter.
Okey, so yang ni adalah metod yang pertama. Okey, ataupun metod kedua, awak cari total time. Total time. Okey, kan kita dah kira tadi dekat soalan B, kita cari time untuk daripada 12 ke 8 kan? So, time yang pertama adalah 8.79 second. Okey, lepas tu time yang kedua kita dah kira kan daripada uh, 8 ke 0 masa dia 17.58. So, saya tambahkan T total dia. So, T total sama dengan T1 tambah T2. Saya akan dapat 26.37 second. Okay. And then, saya sambung calculation dia kat sini. Okay. So, bila kita dah dapat total time, so kita boleh carilah S total dia. So, kita guna formula S sama dengan UT plus half AT squared. So, kita gantikan U. Okey, nak ambil U yang mana? Kita tak boleh ambil U 8 sebab sekarang total time kita ni start daripada 12 sampai 0. So, kita punya U adalah 12. Okey, 12 darab dengan total time 26.37. Okey, tambah dengan setengah. A kita negatif 0.45. Okey, and then kita punya T kuasa 2, 26.37 kuasa 2. Okay, and then awak akan dapat jawapan yang sama untuk S dia. So, S kita saya dapat okay, yang ni mungkin berbeza sikit lah so, kita kira balik lah ikut calculator. Saya ambil jawapan kawan awak je ni. Okay, so saya akan dapat jawapan yang lebih kurang sama lah sepatutnya kan. Sebab kita dah guna dia punya nilai yang nilai dia kan. Okay, so ada dua method lah kat sini awak boleh pilih untuk cari total distance. Sama ada awak cari total time. Okay, ataupun yang kedua awak cari S untuk setiap satu part tu 12 ke 8 S dia berapa. Okay, 8 ke 0 S dia berapa and then awak totalkan. So, dua-dua boleh dapat jawapan yang sama. Okay, so tu untuk soalan nombor 6. Okay, kita teruskan dengan soalan nombor 7. Okay, untuk soalan nombor 7, a car accelerating constantly at 5 meter per second squared. Okay, soalan dah bagi tahu sini. Car kita accelerate. Okay, so bila accelerate maksudnya A kita tu adalah positif lah. Tapi kalau kata car decelerate. So bila decelerate A kita tu kena letak simbol negatif. Okay, so kawan awak letak positif 5 meter per second squared. Correct lah. Okay, if its velocity berubah daripada 5 meter per second kepada 30 meter per second. Selalunya yang dia sebut dulu tu adalah initial lah. So dia bertukar daripada 5 jadi 30. So 5 kita adalah initial velocity and 30 meter per second tu adalah final velocity. Calculate the time taken to reach the final velocity. So soalan minta masa untuk reach final velocity. So tadi kita tiga formula kan. V sama dengan U plus AT. V squared sama dengan U squared plus 2AS. Kita tulis balik. V sama dengan U plus AT. V squared sama dengan U squared plus 2AS. S sama dengan UT plus half AT squared. So, kalau ikut maklumat yang dia bagi, soalan nak masa, formula yang paling sesuai adalah V sama dengan U plus AT. So, V kita 30, U kita 5, A kita 5. So, kita akan dapat T dia 5 second. Okay, and then soalan kedua, soalan B, calculate the displacement of the car. So, displacement adalah S lah. So, kita dah ada maklumat T, okay, kita ada U, kita ada V. So, antara dua-dua ni boleh guna. Okay, macam kawan awak dia guna S sama dengan UT plus half AT squared. Correct lah. So, kita ada S kita, kita nak S, so kita ada U kita 5. Okay, lepas tu kita punya T kita 5. Kita dah kira dekat A tadi. Okay, and then kita substitute sahaja. So, saya akan dapat 87.5 meter. Okay, correct. Ataupun, kita boleh guna V squared sama dengan U squared plus 2AS. Kenapa saya kata kita boleh guna this formula? Sebab V kita dah tahu 30. Okay, so 30 kuasa 2 sama dengan U dia adalah 5 kuasa 2 plus dengan 2. A kita adalah 5.
So, kita boleh cari S dia. So, awak akan dapat jawapan yang sama, 87.5 meter. So, Miss lihat kat sini, apa conclusionnya? Okey, kalau maklumat awak tu lengkap, kita boleh guna je mana-mana formula. So, cara nak filih formula berdasarkan maklumat yang soalan tu bagilah. So, sebab tu, perkara pertama yang kita kena buat sebelum jawab soalan, listkan semua maklumat yang dia bagi. And bila kita list, tukar siap-siap dia punya unit kepada SI unit. Okey, contoh dia bagi kilometer per hour kan. Okey, kita tukar dulu kepada meter per second. Macam kat sini saya tak tukarlah sebab semua unit dia dah bagi dalam SI unit Okey, next untuk soalan nombor 8. Okey, nombor 8, the speed of a car when passing point Q. Okey, kita ada point Q. Okey, saya lukis point Q kat sini. Okey, so kita ada point Q. Okey, car awak, okey, kereta. Okay, kita lukis gambar kereta kat sini. Okey, kereta, okey, dia bergerak. Okey, bila dia lalu point Q, okey, speed dia adalah 20 meter per second. So, kita ambil point Q ni sebagai initial point kita. So, U kita kat sini adalah 20 meter per second. Okey. Lepas tu, bila lepas dia lalu daripada point Q, dia punya speed tu berubah uniformly jadi 70 meter per second. Okey, so maksudnya speed dia dah berubah. So dekat sini speed dia dah jadi lain. Okey, so dekat sini speed dia dah berubah. Okey, so sekarang dia punya speed kat sini dah jadi 70 meter per second. And kadar perubahan dia tu adalah uniform lah, change uniformly. Okey, daripada 20 meter per second ke 70 meter per second, dia dah gerak sebanyak. Okey, so daripada sini ke sini, dia punya S adalah 400 meter. Okey, so dia punya S adalah 400 meter. Okey, soalan nak calculate the speed of the car 4 second after passing Q. Soalan nak speed of the car V dia sama dengan berapa bila T dia sama dengan 4 second. Maksudnya kat sini, untuk maklumat yang pertama, daripada 20 ke 70 meter per second, kita tak tahu berapa masa dia. Tapi yang kita tahu, daripada 20 ke 70 meter per second, dia dah bergerak sebanyak 400 meter. Okey, guna maklumat yang pertama, kita boleh cari apa dulu? Kita boleh cari acceleration. Kenapa saya suruh cari acceleration? Okey, sebab dia kata change uniformly. Maksudnya dia punya rate dia naik itu adalah constant. Okey. So kita guna maklumat pertama yang kita tahu, kita ada S 400, okey. Kita ada U 70 and kita ada V kita ada U 20 and V kita 70. So kita boleh cari A dahulu. So V squared sama dengan U squared plus 2AS. Okay. And then substitute dalam formula, kita akan dapat acceleration dia 5.625. Okay, make sure ada unit meter second negatif 2. Okay, so ni nilai A kita. Okay, and then barulah kita proceed kepada soalan kita. Kita akan guna A yang sama. Kenapa kita boleh guna A yang sama? Sebab dia change uniformly. So, change uniformly. Change uniformly. So, kita boleh guna A yang sama. Okay, so untuk cari nilai kita punya V, kita boleh guna formula V sama dengan U plus AT. So, V ni V yang baru yang kita nak. V dekat T kita 4 second. And U kita ambil U dekat Q lah. Sebab dia kata dia nak after passing Q. Maksudnya Q kita tu sebagai initial point. So, U kita 20 meter per second. T kita 4 second. S kita kat sini kita tak gunalah. So sini tak gunalah sebab S ni untuk yang first equation sahaja. Sama juga dekat sini. Dekat sini T kita tak guna kat sini. Sebab T ni untuk dapatkan yang soalan nak lah. Okey, so kita ganti. V sama dengan 20 plus 5.625 darab dengan 4. So, saya akan dapat V dia 42.5 meter per second. Okay, so that is the answer untuk V selepas 4 second kita. Okay, next. Kita teruskan dengan soalan nombor 9. Okay, untuk soalan nombor 9, dia kata, the car is travelling at a speed of 20 meter per second.
when it reach the highway. Okay, so means here 20 meter per second ni adalah kita punya U kita kat sini. Maksudnya bila dia naik highway je, speed dia jadi 20 meter per second. So dekat sini, dia punya point dia dekat highway, U dia 20 meter per second. So U 20 meter per second. Okay, and then suddenly, okay, kita lukis gambar kat sini. Okay, kita ada car. Okay, so speed dia 20 meter per second. Okay, tiba-tiba dia nampak, okay, pokok jatuh. Okay, pokok tumbang. Okay, dia dapat pokok tumbang. Jarak dia adalah 60 meter daripada dia. 60 meter. So, bila awak nampak pokok tumbang, apa awak akan buat? Awak akan brake kan? Okay, tapi bila kita brake, dia tak terus jadi kosong. Kita punya kereta tak terus berhenti. Dia akan ambil masa untuk dia berhenti. So, bila dia ambil masa untuk dia berhenti, maksudnya kereta kita dah bergerak lah sikit kan? Okay, so kereta kita dah bergerak. Okay, so maksudnya kat sini, kita nak kereta kita stop kan? Sebab kalau kereta kita tak stop, dia mungkin boleh langgar pokok. So, bila stop, okay, V kita kat sini adalah 0 meter per second. Okay, so bila stop, V kita adalah 0 meter per second. Okay, soalan tanya, okay, so bila soalan tanya, adakah kereta kita akan stop sebelum dia langgar pokok? Okay, macam mana nak tahu dia langgar ke tak? Okay, kereta dengan pokok, kereta dengan pokok jarak dia 60 meter. So, kalau dia bergerak, jarak dia lebih daripada 60 meter, maksudnya bila awak tekan brake tu, jarak awak pergi ke depan lagi lebih daripada 60 meter, awak akan langgar pokok. Okey, tapi kalau jarak awak kurang daripada 60 meter, maksudnya awak tak sempat langgar pokok lah. So, apa yang kita nak cari kat sini adalah dia punya S. Dia punya displacement sebelum awak berhenti, sebelum kereta berhenti. So, dekat sini dia kata the car experience deceleration. So, dia punya A adalah negatif 5 meter second, negatif 2. Kenapa saya letak negatif? Sebab dia bagi tahu the car decelerate. Okay, so saya nak cari S, saya ada U, saya ada V, saya ada A. So, saya boleh guna V squared sama dengan U squared plus 2AS. Okay, so sini simbol dia adalah S. Okay, so bila saya kira, jarak car bergerak sebelum berhenti adalah 40 meter. Maksudnya car kita akan berhenti kat sini. So sini ke sini 40 meter. So car kita berhenti sebelum pokok lah. So dia punya balance sebelum berjumpa pokok adalah 20 meter. Maksudnya kat sini car awak tu tak sempat langgar pokok lah. Okay, so will the car stop before it hits the tree? So jawapan dia yes. Okay, yes. The car will stop before it hits the tree. So dia stop kat mana? Dia stop. Okay, yes. The car stops at 40 meter ahead. While the fallen tree is 60 meter away initially. Okay. Ataupun yes je lah kat sini. Will the car stop before it hits the tree? Yes lah. Maksudnya tak sempat langgar pokok lah. And yang saya tulis ni dia punya reason je lah. Kalau tak nak bagi reason pun tak apa. Sebab soalan tanya adakah kereta akan berhenti sebelum langgar pokok? So jawapan dia ya je lah. Okay. Okay, so untuk video seterusnya, kita akan fokus kepada free fall motion. Thank you.